Satu orang lelaki itu dia kahwin bini muda. Bini dia kata, saya tidak reda kahwin muda. Apa tak reda kahwin muda? Kufur lah, tak ada pasal-pasal. Kuk dengan ayat Quran tu tak boleh. Hak awak tak kena tu tak kena lah. Jangan kata ke Tuhan tu. Nah, jangan kata ke ayat Quran tu. Awak tak kena tu tak kena lah, tak ada cerita lah. Saya biasa buat cemburu, tak ada masalah tu. Faham saya kata ni? Apa saja macam orang Negeri Sembilan tu, perpatih dia tu. Dia kata, dia jawab mari, kamu ada temanku. Ya dia sedap dia. Jadi dia ajak perpatih kita ada temanku. Kita kata kita temanku bila kita. Kita dah boleh. Dan sungguh dia kata gitu ni. Dia jadi itu. Sedangkan ayat Quran kata paraid ni kena ikut paraid. Benda tu dalam Quran lah. Tolak ayat Quran tu syirik kepada Allah, kufur tu. Siapa dia nak cerita orang tahu ni. Tapi saya cerita semacam ni. Acur semua. Tak masuk Islam lagi. Allah. Bukan saya ni. Bukan saya Quran. Ada 8 ayat Quran semua. Kalau Allah lagi, ya biasa tu satu orang mati dah. Ya biasa satu orang mati ada anak lelaki perempuan, lelaki dua bahagian, yang perempuannya. Itu biasa. Nah, satu lagi nya ialah satu orang mati tak tinggal anak. Dia panggil kalalah. Kalalah tu jatuh saka kepada adik-adik dia. Dia kata tak boleh kena beri kepada adik-adik tina. Tu kufur. Tak boleh. Dia kalalah. Kalalah ni ialah orang yang tak ada anak. Ataupun orang yang tak kahwin. Dia ada harta kan. Macam mana kita nak tahu kufur ke tak kufur? Dia lawan ayat Quran. Tak macam kehidupan kita hari-hari. Kena belajar tafsir Quran. Sungguh tak saya bukan. Kalau kita sengaja ke tak sengaja cakap perkara ni kan. Saya tanya soalan awak tanya ni malah tadi awak tanya saja di besut dengan dia kata ustaz kalau kita buat ni kita tak tahu. Kita tak tahu. Maka agak-agaknya okey kata lah gitulah ni. Saya nak tanya, agak-agak kita ni bila mati besok jumpa Tuhan besok. Tak jumpa Tuhan lagi, jumpa muka nakir lah. Jadi bila dia tanya 4-5 soalan dia tu, kita tak boleh jawab. Ma rabbuka. Dari segi maksudnya apa Tuhan kamu? Tapi juga bolehlah juga maksud siapa Tuhan kamu. Yang keduanya, dia ni ke apakah agama yang kamu ada? Agama dan cara hidup yang kamu anuti. Dua soalan. Lepas tu yang ketiganya, kitab Quran. Kitab apa? Quran. Baca dah ke tak? Tak lagi. Nak jawab gitu lah. Ada percaya Quran? Percaya. Lepas tu ada belajar dah? Tak lagi. Lepas tu bukan akhir kata, ni tu dalam Quran ni, kamu tak tahu ni. Agak-agak kita boleh jawab? Tak boleh jawab kan? Mana belajar dulu? Siapa-siapa yang belajar tafsir Al-Quran dengan azam nak belajar sampai habis, tiba-tiba Tuhan mati ke dia tengah jalan, maka dia ni dikira orang belajar dah. Syiriknya dia buat tu dia tengah belajar, maka dia ampun. Tapi kalau siapa yang tak belajar, lepas tu syirik dia buat, tak ada ampun. Nak apa macam mana? Dia tak tahu. Tak tahu tu kerana tak belajar. Aku beri kepada kamu cerdik, aku beri kepada kamu sehat, aku beri kepada kamu masa. Tapi kamu nak korbankan masa untuk aku? Tak. Tu tempat letihnya. Letih situ. Nak jawab macam mana? 80% ayat Quran ni nak kena Allah Ta'ala tu Tuhan kita.
80% berkenaan agama Islam. 20% ayat Quran adalah hukum hakam dan syariat. Hukum-hukum hakam dan syariat itu adalah untuk kita kenal Allah Tuhan kita juga. Iaitu Quran 30 juzuk ni untuk kenal Allah Ta'ala. Tapi kita tidak mahu. Bermakna 80% ayat Quran berkenaan mengesahkan Allah, lawan dianya ialah syirik pada Allah. Kita kena percaya pada Allahnya gini, lawan dianya syirik. Macam saya kata tadi, oh, anik budullah, naklah kamu sembah Allah Ta'ala saja. Kalau guru biasa dia kata sembah Allah Ta'ala saja, kita pun faham dah. Saya pun kata, maka sembah berhala tu syirik, kufur. Maka sembah sultan tu syirik, kufur. Puja Allah Ta'ala saja, puja kerih tu kufur. Maka suat semangat dalam nikah kahwin tu kufur, pemujaan belaka. Mula menanya. Dah. Kerana guru tak beritahu ni masalah besar. Masa belajar di masjid-masjid tu tak ada cerita ni gini. Faham tak? Jadi orang mari dah nak belajar. Guru tu pula. Tu dia panggil guru yang sembunyi ilmu Allah. Waktu innal ladzina yaktumunal kitab, orang-orang yang menyembunyikan kitab Quran, iaitu isi kandung dia tauhid, mengesahkan Allah Taala, yang syiriknya macam, yang tauhidnya macam ni, yang syiriknya macam ni. Ma bayanna linnas, yang kami telah menjelaskan sejelasnya untuk manusia semua sekali fil kitab, dalam Quran ini. Dia sembunyi juga. Ulaika, orang-orang sifat seperti ini, yal'anuhumullah, akan dapat laknat Allah Ta'ala sendiri. Maknanya dia, Tuhan tak akan ampun dosa dia, tidak akan beri peluang dia masuk syurga. Tu guru tu. Wa yal'anuhumul la'inu, dia akan dapat laknat orang-orang lain yang melaknati nabi, malaikat, orang-orang alim yang lain yang tahu dia tak ajar, kita laknat. Ngajar saya laknat betul. Mereka ni mengajar dah orang. Orang mari dengar dah di masjid. Tapi dia tak ajar, kita laknat dia. Kenapa dia tak beritahu tu? Kerana tafsir Quran pun dia tak belajar juga. Dia sendiri juga. Ni masalah besar. Ni masalah besar yang kita kena prihatin lah. Jadi 80% ayat Quran ni untuk mengenal Allah, bermakna lawan dia ialah kufur pada Allah. Percaya pada Allah, mesti guru tu kena beritahu, lawan dia. Misalnya kita kata Tuhan Maha mengetahui, alim Tuhan. Guru tu patut beritahu, alimnya gini. Ia tu semua tahu lah apa. Tetapi syirik tentang alim ada beritahu? Tak beritahu. Contohnya, tu guru tu kena beringat sikit. Kalau tu dia tahu tu adalah lelaki tu, masa niat balik sikit nak pergi jumpa dia tu. Tu syirik tu. Guru tu. Orang mari belajar dah. Waktu satu bab lah. Yang keduanya pula, misalnya kita kata Ar-Razzaq, Tuhan tu maha kaya. Nah, syirik tentang maha kaya, kita pergi kata orang lain pula juga boleh pergi kaya. Iaitu contohnya, kalau tahniah, belah mulut budak. Belah mulut dengan cincin emas bagi perempuan, perak bagi lelaki. Anak lelaki tu besar besok dia akan jadi kaya dengan belah mulut dengan cincin. Itu syirik. Jadi Tuhan yang beri rezeki, kita kata dengan guna cincin ni, Tuhan tu terpaksa kena beri rezeki kepada orang budak ni supaya jadi kaya. Apa? Ataupun kita kata Tuhan yang beri rezeki. Saya semenjak beli cincin ni, beli geliga ni, beli kayu ni, kayu pukat ni lah, apalah, azimat ni lah. Saya ni kita guru tu lah mari simbah-simbah air sini, masjid, kedai saya ni. Tidak gitu? Ada kita buat? Ada. Sebab tu saya tanya tadi, siapakah di antara ramai-ramai kita yang mati ni mengucap 2 kalimah syahadat? Jawabnya tak ada dengar. Pasal ciri sekeliling, tahu tak? Sini buat Allah. Start daripada beranak lagi. Nak kahwin tu satu hal dah. Bila perut besar pula, lengah perut pula tu. Buah kelapa tu letak atas perut ni. Pula dah. Allah.
Apa tu beranak pula, sakit. Lepas beranak, lepas 40 tu, lepas pantang tu siridah tu. Pantang tu dalam agama Hindu tu masa tu, pantang tu. Iaitu tak boleh makan benda berdarah kan. Lembu tak boleh makan, ayam tak boleh makan, kena makan ikan kering lama, ikan kering pelata. Tak. Itu pantang. Lepas pada pantang tu dia pun jatuh sakit lah perempuan tadi, si isteri tadi. Pantang ni pasal apa? Sak marah lah saya kata ni. Supaya orang yang beranak sana ni pulih anggota dia tu seperti anak dara balik. Dia pun cerita pada suami dia. Ni Tok Bidan ni beritahu ni pantang gini-gini ni. Lepas tu buruk gini pelasak gini ni supaya kembali pada tak apa tak suka. Kita pun kata okey. Kita dengan dia sering suka. Kita tak buat ni, dia yang buat. Tapi kita kata okey. Duit tu kita je beri ni. Nak bayar upah ni. Lepas tu habis romok dapur. Kau apa panggil sini? Sampai 40 tu. Romok dapur dia panggil di Kelantan. Dia perasak apa di Kelantan. Oh, dia buat dapur siap. Apa tu perasak ah? Oh, dah tunjukkan ni. Maalah, tapi cerita ni kena beritahu dah. Iaitu orang perempuan tu duduk atas tu ada buah parking tu. Duduk situ lah. Jadi perasak tu punggung dia. Allah. Tak perasak tu pula. Jatuhlah sakit. Manusia ni biasa jatuh sakit. 6 bulan, 2 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun jatuh sakit. Jatuh sakit ni pergi jumpa doktor, tak sembuh. Jumpa ni tak sembuh, formasi tak sembuh. Jumpalah bidan yang buruk tu. Yang tadi, yang patah-patah tadi. Bidan tu lah ceritanya. Kalau buat gini, jadi ori macam anak dara balik. Yang tu juga kata. Maka yang ni pula kata, ada pelepas tak baru ni? Ada buat pelepas tak? Patutlah sakit ni. Kita pun, ya tak ya, nak beli ke mana? Dia kata benang mentah tu. Benang mentah tu kena beli kedai Hindu baru ada. Dah sungguh saya tadi. Awak tak boleh beli kedai biasa, dia tak ada jual. Kedai Hindu jual. Masuk dia baca ayat kursi, masuk ni. Nak suka saya tenang. Baca ayat kursi masuk ni, kaki belunjur menghadap kiblat. Kaki ni. Kan? Kaki belunjur menghadap kiblat dia masuk sini. Angkat punggung sikit, angkat sampai hujung dekat dia pun. InsyaAllah lah. Tapi tak ada pasal-pasal. Ya, maaf saya kata ni, kalau dah buat tobat ya. Kul katakanlah surah Zumar. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku semua. Alladzi, aku yang cipta kamu, aku yang beri rezeki pada kamu, aku yang menjaga kamu selama ni. Alladzina asrafu, tapi yang termasuk orang-orang yang buat dosa banyak pada Allah, yang buat syirik pada Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah Taala sanggup mengampun dosa kamu semua sekali. Syarat minta lah. Innahu wal ghafurur rahim. Karena Allah Taala tu sifat asal dia lagi Maha Pengampun, lagi Maha belas kasihan pada makhluk dia. Nah, minta ampun je. Dah kita tahu ni, ya Allah, ampun dosaku kerana kebodohan kita kan. Kita tak belajar. Menipu kesihatan lama dah. Allah. Nah? Baik. Ayat ke? Wa kana fil Madinah, dan adalah di dalam bandar Madinah tu. Bandar tu tis'atun, ada 9 orang. Rohtin, ketua-ketua. 9 orang. Ada kata ketua-ketua penjahat. Ada 9 orang ketua-ketua penjahat. Yufsiduna fil ard, yang memang dia ni buat kerosakan ataupun bumi, bunuh orangnya, zinanya, rompoknya, ketua penyembahnya apa semua. Wala yuslihun, dan dia tidak memperbaiki diri dia sendiri, tidak beri kebaikan pada diri dia atau pada orang lain. Dia berkata qalu, dia berkata di 9 orang dia kata taqasamu billah. Dia kata ni untuk Nabi Sulaiman, untuk Nabi apa?
Unta Nabi Soleh ni, unta Nabi Soleh yang unta ni ada batu lebih kurang besar ni lah, lebih kurang besar ni batu. Dia kata kalau kamu Nabi, keluarkan unta seekor, unta pula unta betina. Nak kala merah. Nak kala merah, yang orang kemahal. Nak kala merah, unta tu pula kena besar daripada unta biasa. Lepas tu nak bunting pula. Salah. Nak suruh keluar daripada batu ni. Kalau kamu Nabi, kamu boleh buat. Lalu Nabi Soleh akan doa, pecah batu tu keluar satu ekor unta betina warna merah. Yang besar daripada unta biasa. Lepas tu, keluar tu, terus beranak seekor. Beranak seekor. Unta betina juga. Beranak anak unta betina pula. Lepas tu, minum air, makan apa semua. Nabi Soleh kata, siapa-siapa yang dia unta ni kena biar dia makan. Di mana tepat. Tak boleh kacau dia, tak boleh pukul dia, apa semua. Dia makan ni satu hari punya binatang lain makan. Air yang dia minum tu satu hari binatang lain makan. Minum. Dia minum air banyak. Jadi kalau kamu khianat, unta ni bala akan turun pada kamu. Nah? Jadi dia jadi boring ni. Jadi satu hari lembu kambing dia kena simpan. Satu hari baru boleh lepas balik. Pasal unta ni dia minum kering air. Jadi 9 orang ni berazam nak bunuh unta ni. Kita tengok sekali Nabi sungguh ke tidak ni, Soleh ni. Takut buah saja ni. Dia pembunuhnya seorang ya, nama Kundar nama dia. Tapi dia 9 orang ni, dalam 9 orang tu nama satu orang nama Kundar. Nah, dia berkata, 9 orang ni berkata, taqasamu billah. Kita semua bersumpah dengan nama Allah. Kita semua bersumpah dengan Allah. Lanubayyinannahu, la yubayyitannahu. Kita sungguh-sungguh akan serang Soleh hari malam ni. Wa ahlahu, dan puak-puak dia. Puak-puak dia, keluarga dia, puak-puak dia. La yaqulanna li waliyihi. Nescaya akan berkata, kita akan kata kepada, kita sungguh-sungguh akan kata. Kita kena pakat belakang puak kita ni. Kita akan kata kepada keluarga dia. Kalau keluarga Nabi Soleh ni, ma syahidna, tidaklah kami menyaksi mahlikal ahlihi, kebinasaan Soleh dengan pengikut-pengikut dia. Kita sumpah belakang puak kita, boleh tak? Maka sumpahlah puak dia 9 kali untuk bunuh Nabi Soleh. Unta sembelih dah ni. Unta sembelih dah ni. Lepas unta sembelih tu, Nabi Soleh kata 3 hari. 3 hari masa, lepas pada enjoy lah 3 hari, lepas pada 3 hari bala 6 hari. Dia kata, ni sebelum pada 3 hari kita bunuh dia dulu. Nak bunuh Nabi Soleh pula ni. Inna lasadiqun, sesungguhnya kami adalah orang benar, kami tidak bunuh Nabi Soleh ni. Wa makaru makra, maka mereka telah mengadakan tipu daya dengan satu tipu daya yang besar, iaitu nak bunuh Nabi Soleh. Wa makarna makran, kami buat tipu daya untuk mengazab mereka. Wa hum yash'urun, sedangkan mereka tak sedar. Dia ni kena tepik ke Jibril, matilah ke semua 9. Yang orang lain tu, orang lain cerita lain. Dia buat dia ni, kau mana buat dia. Fanzur, perhatilah, kaifa kana akibatul makrihim, bagaimanakah kesudahan akibat rancangan-rancangan jahat mereka. Anna dammarnahum, bahawasanya kami membinasakan mereka tu, wa qaumahum, dan kaum mereka semua sekali, ajma'in, semua sekali. Ada masa sikit lagi. Yang 9 orang tu kenapa? Topik tu? Apa dia? Yang 9 orang tu kenapa? 9 orang tu dia diazab dulu, kemudian orang lain tu kena tempikkan daripada Jibril, mati habis semua. Jantung tercabut. Topik Jibril tu gegar tu macam gepor bumi. Macam gepor bumi, dan jantung tercabut. Mati dengan jantung tercabut. Itu dia. Buat dia ni yang lain. Dan ayat dia cerita dia ni duduk dalam surah
surah Yunus, surah Hud, surah Qasas, surah Anbiya. Fanzur fatilkal buyutuhum. Itulah dia. Maka itulah dia rumah-rumah mereka. Khawiyatan, iaitu yang telah rubuh, telah runtuh rumah-rumah mereka bima zalamu, terhadap apa yang mereka menzalimi diri sendiri. Menzalimi sendiri sini ialah syirik kerana lawan Nabi. Lawan Nabi, lawan Rasul, lawan Allah. Syirik yang mereka buat tu satu hal, lepas tu lawan Nabi pula. Inna fi dzalika laayatil liqaumin ya'lamun. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat berbagai-bagai dalil bahawasanya Allah Taala berkuasa untuk semua orang tu, tetapi yang boleh ambil pengetahuannya liqaumin ya'lamun, bagi orang yang ingin tahu saja. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun, dan kami selamatkan orang-orang yang beriman bersama dengan Nabi Saleh. Wa kanu yattaqun, kerana mereka dulu adalah orang yang bertakwa, jaga diri daripada kufur dan syirik pada Allah. Kisah yang keempat, Walutan, dan itu cerita Nabi Lut lah. Lut ni ialah kita Atlantis lah. Muhammad Saleh dia cari Atlantis, the Central City of Atlantis tu. Ni pasal di balik bom itu. Tak jumpa cari dia. Tamadun dia tinggi pada yang mana ada lala ni. Tamadun dia. Atlantis. Sodom Gomorrah. Hercules lah cerita Hercules tu. Cerita ni dah. Hercules tu. Oh. Cerita ni dah. Ni cerita dia kan. Ini cerita rekah juga, tapi walau macam mana kita urai sikit lah. Saya nak berhabis tepat sebab ni supaya bila kita datang balik ni dia bab lain. Urai panjang sikit tadi tu. Tadi tu urai panjang, patutnya habis dah ni. Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun wa Lutan, dan Nabi Lut. Iz qala liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Lut berkata kepada kaumnya, atatun al-fahishata, patutkah kamu melakukan dosa yang keji, iaitu meliwat sini. Wa antum tubsirun, sedangkan kamu melihat. Dia ni melewat ni dia, kalau kita sekarang ni kita kaya buat cara public, buat atas stage. Yang melewat ni depan orang. Orang berzina pun tidak depan orang. Dia ni melewat depan orang. Sebab tu dia kata wa antum tubsirun, sedangkan kamu memperhati melewat tu. Bandar dia ni yang daripada ajaran buat dia yang hancur juga dia ni. Yang dia gunung berapi ke bawah apa semua macam-macam. Di mana ahli arkeologi sudah cari dapat jumpa rumah-rumah mereka tu. Hak di balik bumi itu di plastik tu. Tempat laut mati tu. Tapi yang pengikut dia, yang lain-lain lagi tu ada lagi. Ya kena tempur bombing lagi apa lagi kan. Dia lantai rumah tu tais orang melewat. Awak cuba bayar lantai rumah dia. Dinding tu. Dinding rumah tu. Orang berzina, orang melewat. Dinding rumah. Lantai rumah. Bukan kaca ni, pasal tiles tu. Mozaik cik-cik tu. Hebat. Dia lalu tu tengok tu. Gambar lucu lagi, lucu sekeliling rumah dia. Di mana dekat Palestin? Di Cyprus macam-macam. Pokok dia ajaran pokok dia. Lah ni Amerika. Baik. A'innakum la ta'tun al-fahisha, patutkah kamu mendatangi lelaki syahwatan min dunin nas, untuk melepaskan hawa nafsu kamu selain daripada perempuan. Bal antum qaumun tajhalun, sedangkan kamu ni sebenarnya satu kaum yang jahil sebenarnya. Katanya Nabi Lut.
Fama kana jawab qaumihi, maka tidak ada jawapan lagi lah daripada kaum Nabi Lut. Nabi Lut ni ialah anak saudara pada Nabi Ibrahim. Anak saudara Nabi Ibrahim. Illa melainkan an qalu, melainkan mereka kata, akhriju, halau Lut tu. Ala Lutin, dan kaum dan keluarga dan puak dia, keluarga dia sini ialah puak dia. Pasal Nabi Lut ni pengikutnya 2 orang je. 2 orang je, anak perempuan dia 2 orang. Bini pun tak ikut juga. Anak perempuan 2 orang. Wa ahlahu, dan Nabi Lut ni mula-mula sekali offer anak perempuan dia 2 orang ni suruh jadi isteri pada pembesar. Kamu kahwinlah dengan anak perempuan aku 2 orang ni. Kamu jangan ambil lah ni pemuda 2 orang ni, iaitu Jibril Mikail. Dia nak minta Jibril Mikail tu nak melewat tu. Nabi Lut kata, ambil anak perempuan aku lah, kau kahwinlah anak aku. Tak nak. Kita tak mahu perempuan, kita mahu lelaki. Main-main. Main-main. Illa mra'atahu, melainkan isterinya. Qaddarnaha minal ghabirin, sesungguhnya telah ditetapkan. Kalau kami tetapkan dia tu termasuk orang yang tertinggal. Bini dia. Lompat Ustaz, innahum unasun. Mana? Nah. Innahum unasun yatatahharun. Adalah kamu min qaryatikum nanti, min qaryatikum, daripada kampung kamu, daripada bandar tempat tinggal kita ni, kita halau buat dia ni, 2 orang ni. Innahum unasun, adalah mereka tu semua sekali itu, puak-puak pengikut Nabi Lut dan pengikutnya, unasun, berasa dirinya, yatatahharun, berasa diri dia suci. Puak kita ni jahat-jahat. Jadi kita ni perambat orang buat molek-molek ni, kita duduk sama puak jahat kita. Gitu. Dah? Fa anjayna ahlahu, kami selamatkan Nabi Lut dan keluarganya. Illa mra'atahu, melainkan isterinya. Qaddarnaha minal ghabirin, dan adalah kami tentukan isteri Nabi Lut ni termasuk orang yang ditinggal di balik bumi ni. Ni cara balik bumi ni. Wa amtarna alaihim matara, kami hujani mereka tu, ke atas mereka tu hujan yang bertubi-tubi. Hujan sini ialah hujan batu tu, batu ababil tu, yang besar tu. Besar tu. Turun ni bertubi-tubi, macam peluru ni, macam mesin gun. Lepas tu dalam Quran tu, dalam surah Yunus tu, dia kata yang siap tulis nama. Tak miss ni, peluru sekat ni tak miss. Kena tu hancur. Masa dia angkat, Jibril yang angkat congkel kampung bandar dia tu, congkel naik tu ke langit pertama. Congkel dengan tangan dia. Masa naik tu dihujani dengan batu daripada neraka. Besar-besar ni. Hujan ni bertubi-tubi, matara, bertubi-tubi. Fasa amataral munzarin, buruk sungguhlah hujan bagi orang yang telah diberi ancaman. Masa dia naik tu, matilah kau dah. Sampai atas tu, mengikut adiknya, ayam kukuk. Jibril melekat di langit pertama tanya, ayam ni, tak ada ayam ni di langit ni. Di bumi dia ada ayam. Tengok-tengok ada, iaitu kampung dia tuan. 70 bandar Jibril yang kat naik. 10 tangan naik. Lepas tu dia pusing itu dia hempak dulu. Masuk dalam bumi 1400 kaki terselam. Jadilah laut mati sekarang ni. Laut mati. Yang balance tu keliling tu, yang kata rumah-rumah tu kesat tu, yang keliling-keliling dia tu. Waktu tu daripada gempur lagu pula. Gempur bumi keluar gempur bumi lah. Apa? Guna berapi lagi. Qul alhamdulillah, katakanlah alhamdulillah, pujian itu milik Allah Ta'ala sajalah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, selamat sejahtera ke atas hamba-hambaku, iaitu orang-orang yang terpilih, yang mengikut sunnah, yang mengikut tauhid. Allahu khairun, adakah Allah, dia kena baca gitu nah. Allahu khairun, adakah Allah lebih baik?
am yusyrikun, ataupun roh-roh yang kamu puja tu, roh-roh dewa yang kamu puja, malaikat yang kamu puja, nabi yang kamu puja tu lebih baik. Mana lebih baik? Allah lebih baik ataupun nabi-nabi yang kamu puja, malaikat-malaikat yang kamu puja, wali-wali yang kamu puja, berhala-berhala yang kamu puja? Allah lebih baik. Baik, ayat terakhir malam ni. Amman khalaqas samawati wal ard, dalilnya. Atau siapakah yang mencipta 7 langit dan 7 bumi? Wa anzalna lakum wa anzala lakum minas samaa'i ma'a, dan Allah dan yang menurunkan daripada langit itu air hujan. Fa ambatna bihi, dan kami tumbuhkan, dan ditumbuhkan dengan air hujan itu hadaiqa, iaitu kebun-kebun, zatil bahjat, kebun-kebun yang mempunyai indah pemandangan, kebun-kebun yang mempunyai indah pemandangan. Maka lakum, maka tidak ada lagi bagi kamu, antum bitu sajaraha, supaya boleh menghidupkan pokok-pokok. Tidak ada lagi bagi kamu Tuhan melainkan Allah Ta'ala yang boleh menghidupkan segala pokok-pokok. Maka Tuhan pun tanya, A'ilahum ma'allah, adakah lagi Tuhan yang bersama dengan Allah yang patut kamu puja? Maka jawabnya tidak ada. Mana sebab tu tidak boleh nak kata Nabi Muhammad tu Allah. Boleh kita nak zikir pada Nabi Muhammad juga, apa tak boleh? Tak boleh lah kan? A'ilahum ma'allah, adakah ada lagi Tuhan yang bersama Allah? Maka jawabnya tidak. Balhum qaumun ya'dilun, bahkan mereka tu adalah kaum yang berdolah dalik menyimpang daripada jalan yang benar. Wallahu a'lam. Sambung insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.